Sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati saudari pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman yang penuh berintegriti. Yang dikasihi guru-guru yang tidak jemu mendidik anak bangsa serta rakan-rakan seperjuangan yang cukup berkredibiliti sekalian. Salam sejahtera saya tujukan. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi mauduk pidato saya, keluarga Malaysia teguh bersama. Sidang hadirin sekalian, keluarga Malaysia teguh bersama dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 selari dengan konsep keharmonian yang diaspirasikan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Keluarga Malaysia merujuk kepada masyarakat yang hidup aman damai, bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Teguh bermaksud kukuh, kuat dan erat. Bersama pula membawa erti bersama-sama beserta atau berganding bahu. Manakala frasa teguh bersama mendukung maksud kekuatan atau kesepaduan yang dicapai secara kolektif serta mampan. Dengan semangat keluarga Malaysia, aspirasi rakyat Malaysia pasti akan dapat direalisasikan. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa amalan bersatu padu dalam kalangan rakyat merupakan dasar kepada keamanan sesebuah negara. Sidang hadirin sekalian, negara kita kini telah berjaya mencapai tahap yang tinggi dan dihormati di mata dunia. Kecemerlangan negara kita dalam pelbagai bidang walaupun mempunyai rakyat yang berbilang bangsa menyebabkan negara lain cemburu dengan pencapaian yang sedang kita nikmati ini. Malah negara Malaysia telah dijadikan negara contoh oleh negara-negara dunia ketiga. Biarlah mereka cemburu melihat pencapaian nusa kita yang sememangnya merupakan berkat amalan nilai bantu-membantu dan nilai toleransi antara kaum yang wujud ini. Pepatah Melayu ada mengatakan, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sidang hadirin yang dihormati, para pemimpin negara kita saban hari dan setiap ketika menyeru rakyat Malaysia membentuk benteng pertahanan yang teguh menentang anasir-anasir luar. Hubungan dan kerjasama yang erat akan memastikan negara Malaysia terus maju dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Sekiranya perkara ini tidak diberi perhatian, harapan dan aspirasi pemimpin kita pada masa lalu akan menjadi angan-angan majenin sahaja. Perjuangan pemimpin terdahulu seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambatan akan menjadi sia-sia sahaja. Justeru, sebagai seorang rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang tinggi dan berhati wajar, kita haruslah menghargai kemerdekaan yang telah diperolehi ini dan berusaha mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam jiwa kita demi pembangunan negara. Mahukah kita melihat perpaduan ibarat sebuah keluarga ini dinodai? Sekali ia dinodai, air mata darah sekalipun bukan galang gantinya.
Ayuh kita lihat keadaan di Bangkok, Thailand suatu ketika dahulu. Rakyat negara jiran kita tidak berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi secara diplomasi. Akibatnya, demonstrasi, pergaduhan, keganasan dan lain-lain berlaku pada setiap hari. Lihatlah juga keganasan yang berlaku di Madura, Indonesia pada beberapa ketika yang lalu. Penduduk di situ diseksa dan diperkosa oleh orang-orang yang mereka kenali. Inilah kesan apabila tidak wujud perpaduan yang mantap dalam kalangan rakyat yang berlainan agama, bangsa, budaya, kepercayaan dan pandangan. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya mengundurkan diri, saya berharap agar nilai perpaduan dan patriotisme akan disemai dan dibajai dalam diri anak-anak muda. Jangan biar titik hitam 13 Mei 1969 berulang semula dalam sejarah negara kita supaya negara dapat terus berkembang dan maju mengikut acuan kita sendiri. Akhir kata, bersatu teguh, bercerai roboh. Bermuafakat, bertambah berkat. Bersatu, bertambah mutu. Berbahasa, kita berbangsa. Sekian, terima kasih.